Saya mulakan ya Puan. Okay. Clear ke suara saya, okey ke? Okey Puan. Okey. Suara saya pun dengar kan? Dengar. Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Rashikin. Kami daripada pelajar DSK Diploma Sains Kesetiausahaan semester 4. Saya Nuruddin Arifka binti Faizal, rakan saya Najwa Nasuha dan Mariana binti Marzuki. Okey, jadi pada petang ni kami ingin menemu bual Puan lah tentang unit kaunseling berkaitan dengan pengurusan penyimpanan rekod dan isu-isu pejabat yang biasanya berlaku dalam unit kaunseling. Puan dah sediakah untuk kami temu bual? Sedia. Okey. Takutlah. Macam tu. Takut? Takut. Saya dah takut. Apa? Idina pun takut? Takut. Kenapa? Nervous. Biasalah. Apa? Slowly je. Santai ya Puan? Santai-santai je. Okay, kalau macam tu saya serahkan pada Najwa Nasuha lah. Okey. Assalamualaikum Puan. Puan apa khabar Puan? Ya? Puan apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Saya bagi soalan saya, okey? Soalan pertama saya Puan, apakah fungsi unit kaunseling? Unit kaunseling Okey, kalau boleh betulkan sikit unit kaunseling tu kita sekarang ialah unit pengurusan psikologi. Unit kaunseling Kejaya tu nama lama. Tak apa, nanti buat pembetulan sikit Okey, fungsi unit pengurusan psikologi kira fungsi ni macam peranan lah. Peranan unit pengurusan psikologi ni dia membantu ke arah perkembangan warga politeknik. Warga politeknik ni maksudnya pelajar dan juga kaki tangan lah. Tapi kita punya core business tu lebih kepada pelajar lah. Yang kita lebih kepada untuk mensejahterakan emosi, pemikiran, fizikal, spiritual dan juga sosial agar dapat berfungsi dengan baik. Itu peranan atau fungsi unit pengurusan psikologi. Okey, kebiasaannya kan Puan, apakah masalah yang unit pengurusan psikologi dapat daripada pelajar? Contoh macam seperti yang kita tahu, mungkin ramai yang mengalami depresi akibat pembelajaran atau talian. Jadi salah satu masalah yang Puan dapat tu apa? Okey, bagus soalan tu. Rata-rata sekarang sejak pandemik 2 tahun ni memang kita dapat banyak sangat isu berkaitan dengan depression. Disebabkan oleh masalah-masalah tertentu lah. Masalah depression atau kemurungan ni rata-rata pelajar yang dirujuk ke unit, mereka akan datang sendiri ke unit pengurusan psikologi. Depression seperti mana kita tahu, ianya merupakan salah satu penyakit mental lah ataupun kecelaruan mental disebabkan isu-isu tertentu. Depression ni banyak kategori, misalnya major depressive disorder dan sebagainya. Tapi untuk isu-isu lain di unit pengurusan psikologi, kita banyak deal dengan isu akademik, isu kehadiran, isu disiplin, isu akhlak, isu sasiah dan sebagainya. Tapi lately banyak sikit isu berkaitan dengan mental illness. Sebab baru ni pun kita pun ada student yang menghadapi depression kan, yang kita uruskan sehingga ke hospital untuk dapatkan rawatan psikiatrik. Tapi yang kita tak boleh bagi tahulah siapa student tu, itu dirahsiakan lah. Itu bila depression ni mereka akan rasa nak do something self harm, nak bunuh diri, nak do suicide. Dia dah ada keinginan nak buat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Itu ialah isu-isu yang kita handle lah setakat ini. Okey, soalan seterusnya Puan, berkaitan dengan unit pengurusan psikologi. Berapa ramai kaki tangan yang menguruskan unit pengurusan psikologi? Okey, di unit pengurusan psikologi kita ada 2 orang sahaja staf di unit pengurusan psikologi. Balik-balik muka sama kan. Yang pertama ialah ketua unit saya lah, ketua unit pengurusan psikologi iaitu Cik Jamaluddin bin Suhaimi, dan seterusnya pegawai psikologi saya.
Puan Nur Ashikin binti Ahmad. Itu sajalah 2 orang sahaja. Kami tak ada PT tau. PT ke PO tu kan, PT dengan PO. Pembantu operasi, pembantu takdir, kerani tak ada. Kamilah kerani, kamilah segala-galanya. Okay. Okay, boleh tak kami dapatkan carta organisasi Puan? Nak bagi macam mana tu? Puan boleh bagi dalam bentuk gambar lepas ni lepas sesi temu Puan. Okey, boleh. Tapi untuk carta organisasi tu, saya ada gambar Cik Isa. Tak ada gambar lagi Cik Ishak, tak ada. Cik Ishak, Dr. Ishak. Cik Ishak pula. Dr. Ishak. Kenal kan? Orang baru. Kami tak ada lagi carta organisasi yang ada gambar Cik Ishak, Dr. Ishak. Dia bagi dulu yang apa tu? Cik Isa punya ni lah. Boleh kot? Boleh Puan. Nanti kita baikilah. Bila nak hantar assignment ni? Tugasan ni, sorry. Minggu depan. Oh, minggu depan. Okey, itu. Teruskan. Okey, saya bagi soalan seterusnya dekat Idina. Okey Puan. Seterusnya, biasanya apa rekod ataupun dokumen file yang biasanya unit pengurusan psikologi simpan di pejabat sendiri? Oh, okey. Antara rekod-rekod yang biasa kita simpan ada 2 jenis lah. Rekod umum, rekod sulit. Rekod sulit ni macam laporan sesi kaunseling, laporan data pelajar, statistik sesi kaunseling dan juga daftar progres sesi kaunseling. Jika fail umum tu ibaratnya macam umum tu yang boleh kita akses lah. Contohnya fail convocation, fail minggu transformasi siswa, fail sampingan lah yang bukan kerja hakiki. Kalau fail sulit ni ialah fail yang kita masukkan data-data pelajar yang menghadiri sesi kaunseling sama ada dirujuk ataupun sukarela. Itu saja. Okey Puan, berdasarkan rekod-rekod yang Puan nyatakan tadi, apakah kaedah yang unik pengurusan psikologi gunakan untuk menyimpan rekod-rekod tersebut? Contoh macam adakah secara bersubjek, nombor ke, online ke, atau Puan sendiri ada cara tersendiri dalam penyimpanan rekod tersebut? Untuk penyimpanan rekod ni, thank you soalan tu. Sebenarnya kami pun masih lagi ingin mewujudkan kod macam kod PPD / ni ke apa-apa kan. So kita ada sikit kelemahan lah dari segi tu. Kita akui lah. Saya akui secara ni tak naklah kita tak mengakukan apa yang kita kurangkan. Dari segi tu memang kita ada kekurangan. Kami simpan file tu based on file hijau, file sulit hijau tu. Pernah tengok tak file sulit yang macam ni? Sekejap Saya tak boleh buka lah kan. Lama tak nampak lah. Tak apalah, nanti saya tangkap gambar kot. Saya tangkap gambar, saya bagi kat Najwa ataupun Idina Okey, dia file sulit biasa tu. Itu kita buat simpanan. File kulit keras pun kita gunakan untuk buat simpanan. Tapi untuk coding, kami masih lagi dalam proses untuk mewujudkan coding klien. Maksudnya coding pelajar lah. Sebab semua macam pelajar yang datang unit ni semua dirahsiakan kan. Everything is about kerahsiaan. Jadi kita tak boleh nak guna IC dia ke jadi nombor siri dia, tak boleh. Kita kena wujudkan satu nombor baru. Tapi itu dalam peringkat perbincangan unit lah. Dan itu juga merupakan teguran audit sebentar tadi. Angam lah bila macam mana kita dah diaudit, so itu ialah teguran dari segi documentation yang kami kena perbaiki. Boleh Puan, itu pun boleh jadi kita orang punya isu untuk kerja assignment. Ya, boleh. Itu pun sebenarnya menjadi macam mana itulah kita teguran bila audit ni. Dia sebenarnya kalau kita pandang dari sudut positif kan, kita bukan nak pandang pada kesalahan. Kita cuma pandang pada okey, kita perbaikilah. Betul. Kita tahu tu kelemahan kita dari segi documentation. Saya akui lah dari segi documentation, siri nombor tu. File dah ada
file ada, nombor tak ada, coding tak ada. Tu yang lag sikit lah. Okay, terjawab ke? Terjawab kan? Terjawab. Puan. Seterusnya, kalau file-file yang dah, maksudnya yang belum didokumentasi tu kan, documentation tu, tapi apa peralatan penyimpanan dokumen-dokumen yang unik Puan pakai? Peralatan macam contoh dekat bilik saya dan bilik depan ada satu almari, gerobok besi kan. Itu merupakan antara peralatan yang kami gunakan untuk menyimpan fail sulit pelajar. Yang warna hijau ni fail sulit lah. Okay. Macam contoh dalam almari besi yang ada 4 layer tu, tahu kan? Yang tu kita letakkan dalamnya tu petition. Setiap layer tu dibahagikan kepada jabatan-jabatan. So dikunci rapi. Kecuali ada almari besi dekat bilik PRS, tu kita gunakan kunci sajalah. Macam sini pun kunci juga. Cuma yang dekat bilik PRS tu untuk simpan fail PRS. Itu sajalah, kita tak ada guna macam peti besi yang ada nombor tu ke, tak ada. Ni peti besi biasa je. Itu semua rak file atau kabinet biasa lah. Betul. Rak file kabinet biasa dan almari kabinet kayu tu lah. Dekat depan unit psikologi kan ada yang macam kalau perasan kau biasa datang. Yang kotak-kotak tu. Betul. Itulah kat psikologi. Tapi kami perlu memperbaiki sistem dokumentasi tu. Dokumentasi tu memang perlu diperbaiki. Jadi apa masalah yang dihadapi ketika pengurusan rekod di pejabat tu Puan? Pernah ke Puan mengalami masalah rekod hilang ataupun dokumen tersalah letak, tak ikut subjek ataupun tak ikut file-file warna file ke? Pernah ke terjadi? Ada juga terjadi. Tipu kalau tak terjadi tu. Mesti ada punya. Macam masa nak audit pun dia akan ada satu kelang kabut lah. Bila kita kelang kabut nak cari documentation tu lack of kita punya ni lah, masalah lah masa nak cari rekod. Rekod tu ada. Dia tak hilang tapi dia tidak tersusun. Ada yang tidak tersusun. So kita cari tu, dia tengok auditor dah balik baru jumpa. Macam tu. Itu disebabkan tak ada dokumentasi yang sistematik. Dia macam ni, dokumen kita dah ada, filing tu ada, cuma mungkin helaian kertas tu terletak mana-mana lah. Itu biasalah kan. Mungkin 1, 2 ataupun beberapa ni, bukan semua lah. Tapi yang selalunya yang akan jadi aim bila audit ni yang 1, 2 tu lah. Betul. Benda-benda kecil tu. Benda kecil kan, tapi actually untuk documentation ni memang kena complete semualah. Kalau tak nanti dia jadi masalah. Even dia kecil. Di situ kita punya ni lah, susunan tu tak berapa sistematik. Mungkin akan diperbaiki pada masa akan datang. Terjawab ke? Terjawab Puan. Terjawab, okey. Seterusnya. Bagaimana cara atau prosedur penyimpanan rekod yang Puan gunakan di unit pengurusan psikologi? Okey, bagaimana cara penyimpanan rekod? Atau prosedur tu? Prosedur macam mana tu? Kita macam contohnya? Adalah yang macam tadi tu lah, yang coding semua tu. Macam dekat sini kami menggunakan file dan kita susun mengikut jabatan dan juga tarikh sesi itu dijalankan. Cumanya kita tidak bahagikan klien tersebut kepada coding, maksudnya selalunya kita ada JKM stroke 01. Contohlah, saya bagi contoh. JKM stroke dash 01, 02, 03 contoh. Kita tak ada coding tu. Sekarang ni di peringkat unit kami masih lagi dalam perbincangan untuk mewujudkan coding tersebut. Cara penyimpanan sama juga seperti unit lain, cuma rekod-rekod disimpan dengan rapi dan sulit. Tidak macam unit lain boleh dilihat kan, siapa-siapa pun boleh akses untuk ambil. Tapi untuk unit psikologi, kita tak boleh benarkan orang lain sentuh file tersebut dan tidak boleh dibawa keluar dari unit.
Tak boleh. Kalau macam fail lain daripada unit lain boleh dibawa keluar. Kalau fail unit psikologi kita tidak boleh bawa keluar kecuali sekiranya ada kes-kes yang melibatkan organisasi. Misalnya bunuh diri. Kita kena jadi saksi mahkamah. Tu baru kita boleh bawa keluar. Tapi untuk bawa keluar ke unit ataupun di photostate ke fotokopi, kalau individu tersebut tak izinkan, kita tak boleh buat. Benda tu sulit lah. Memang sulit sebab laporan kebanyakannya bertulis tangan. Satu lagi, ada juga laporan yang berkait. Tapi kita tidak benarkan laporan itu diakses oleh mana-mana pihak kecuali berlakunya keadaan di mana klien tersebut ingin bunuh diri, kita terpaksa bocorkan kerahsiaan dia. Itulah. Okay, antara Puan dengan Encik Jamal je lah yang memegang rekod-rekod pelajar tu. Ya betul. Dan juga sekiranya ada kaunselor pelatih, 4 orang kami lah, contohnya ada 2 orang kaunselor pelatih, kami 2 orang, kami sajalah yang akan tahu laporan tersebut. Sulit lah. Jadi rekod tu kalau contoh pelatih nak pinjam rekod untuk buat something apa-apa ke, ada rekod peminjaman ke macam mana Puan? Kita pelatih yang mana? Kaunselor pelatih ke? Kaunselor pelatih. Kalau dia nak pinjam rekod pelajar untuk kaunselor pelatih tak ada masalah. Kita boleh bagi data kepadanya sebab mereka sedang menjalankan praktis di unit kan. Tetapi sekiranya bukan dalam bidang kaunseling, contohlah tiba-tiba kita ambil contoh ada pelajar ni dia nak ambil rekod data pelajar untuk tujuan assignment dia ke apa ke kan. Tapi tak boleh. Itu kita tidak benarkan lah. Kalau antara Puan dengan Encik Jamal dalam unit pengurusan psikologi sendiri, betul. ada rekod peminjaman ke? Tak ada. Memang boleh ambil lah, yang pasti tahulah siapa yang betul. Jadi kalau macam contoh kaunselor pelatih nak pinjam pun dia just cakap je dengan kita. Puan nak tengok kejap, ni boleh lah. Tu based on verbally saja. Tapi kalau peminjaman tu tak dibenarkan. Mana-mana jabatan ke unit dia nak tengok. Even untuk audit tadi pun, kita cuba untuk elakkan auditor untuk check yang sulit lah. Laporan kita tak benarkan. So kita just tunjuk, go through je lah. Tak boleh tengok secara detail. Sebabnya kalau auditor tengok, maknanya kita dah bocorkan kerahsiaan klien tu. Dah salah lah etika kami. Gitu lah. Okay. Adakah hard copy setiap rekod unit Puan perlu disimpan atau diwujudkan? Okey, soalan ni bagus. Hard copy setiap rekod perlu disimpan dan diwujudkan. Semua klien yang kita buat session wajib diwujudkan sebab itu ialah proses dalam kaunseling. Dalam proses kaunseling kita perlu berikan ke borang lah. Borang, nanti saya bagi contoh borang juga, tapi borang tu tak apa. Borang tu just borang kosong saja. Borang kosong yang ada ni lah, inform concern. Itu dalam bahasa kaunseling persetujuan termaklum. Sekiranya nak buat session, kita perlu berikan borang tersebut dulu, pelajar sign, dia baca dulu, dia sign, dia faham, kita bagi laporan pula biodata, dia kena isi. Itu ialah prasesi sebelum kita start sesi kaunseling. So itu hard copy lah, borang-borang yang kita kena print. Sebab dalam sesi kaunseling, dalam Kementerian Pengajian Tinggi ni kita ada banyak borang. Ada borang 001 sampai borang 00 berapa kah, 009 sampai borang penilaian. Dan borang-borang tersebut wajib di print. Seorang klien satu borang, satu set lah maksud dia. Satu set borang. Okey. Perlu disimpan dan diwujudkan. Okey, terjawab ke? Cik Marliana pula. Cik Irina, Cik Najwa, Cik Marliana. Betul lah. Cik lah kan? Cik ke Puan? Cik. Nanti dah Puan. Lambat lagi Puan. Yalah. Okey Puan. Soalan yang terakhir Puan, berkaitan dengan soalan yang saya tanya dekat awal sesi tadi. Okey. Adakah program yang dijalankan oleh pihak Puan untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah tersebut? Masalah apa? Masalah depresi tadi. Depresi. Okey.
Sebenarnya ada. Ingat tak masa kita dalam keadaan pandemik yang pelajar tak boleh keluar tu dekat Kamsis? Kita ada buat program Chill in Pandemic. Ada satu program yang kita buat. Normalkah aku tu antara program kesedaran lah yang kita buat dalam kalangan pelajar Kamsis. Sebab rata-rata dah ramai sangat yang stres dan mengalami depression. Kan pelajar tu mengalami dia rasa macam mana bila depression ni dia rasa nak do something yang bahaya kepada diri sendiri kan. Jadi kita pun masa tu plan dengan PRS lah. Saya plan dengan PRS, so kita buat satu webinar Chill in Pandemic. So kita bincangkan apa sebenarnya masalah kemurungan dalam talk tersebut. Walaupun tak ramai yang join, 100 lebih tu kira okey lah. Dalam satu webinar kalau 100 lebih tu okey lah daripada tak ada kan. Tu antara usaha-usaha lah. Walaupun tak banyak tapi serba sedikit kita dapat berkongsi kepada pelajar dan memberikan kefahaman kepada mereka berkaitan depression ni. Sebab depression ni bahaya tau. Pelajar Malaysia ramai yang kena kemurungan sebab belajar online. Ramai sebenarnya depression ni, cuma kadang-kadang orang tak faham. Siapa yang tak pernah mengalami dia tak tahu. Yang pernah melalui dia tahu. Depression ni dia bangun tidur dia dah tak rasa macam orang normal tau. Rasa hidup. Kosong Dia dah teruskan dah tak boleh buat apa. Kosong yang tak ada matlamat, dia tidur pun dia nak tidur. Ada yang akan over tidur, ada yang akan kurang tidur lah. Malam dia tak tidur. Itulah depression kan. Berdebar-debar, panik, nervous, nafas pendek. Itu pun antara simptom-simptom juga. Depression dan anxiety. Itu sangat bahaya sebenarnya. Dekat minggu-minggu akhir ni lah, dekat-dekat nak exam kan. Itu biasa. Betul. Minggu-minggu ke-12, 13, 14 ni memang dengan due date banyak semua. Dia minggu-minggu stres kan. Kepala pun boleh sampai kat kaki kan. Tu kan. Ramai sebenarnya macam tu. Aduh, tak tahulah. Kan, dia minggu-minggu yang orang nak kena rasuk, orang nak histeria. Minggu-minggu ni lah. Minggu depan. Ramai. Stres tu tinggi. Betul pun. Betul tak? Orang jangan stres pula. Stres biasalah. Stres tu sebenarnya normal. Tapi kita kena pandai handle lah. Jangan terlalu layan sangat stres tu. Biasa bila stres kita buat benda lain. Kan? Makan ikan goreng, ayam goreng ke. Ayam goreng. Makan pun. Okey Puan. Okay ke? Terjawab ke? Itulah jawab jugalah soalan-soalan yang kami temu bual Puan tadi tu. Okay. Jadi rasanya itu saja. Itu saja. Itu saja. Itu saja daripada kami Puan. Terima kasih sebab sanggup luangkan masa Puan untuk sesi temu bual dengan kami. Sanggup share something information baru tentang penyimpanan rekod di YouTube Puan sendiri dan sebagainya. Sama. Jadi kita akhiri sesi kita dengan Lagu Politeknik. Rasa Kifarah dan Surah Kifarah kat sini nyanyi lagu Politeknik. Okay, good luck buat. Nanti kejap lagi saya bagilah apa carta tu. Lepas borang-borang tu saya cuba bagi, saya try lah. Kalau petang saya sempat saya bagi petang ni. Kalau tak esok boleh. Contoh borang-borang tu. Korang dekat dalam lampiran kan. Dan dengan sekali gambar file Puan. Gambar file. Nanti saya bagi list lah apa yang boleh sertakan. Boleh. Nanti saya bagi gambar lah. Nanti korang just ni je lah. Letak cuma kami ni coding tu lemah sikit lah. Coding tu tak berapa bagus. Macam HTTP. Patutnya kalau korang buat, ada orang yang dah buat kat HTTP ke? Ada pun. Najwa. Dia minta susunan sikit. Grup Najwa Puan. Najwa MPP? HTTP. Okay, tak apa. Sebab kalau macam grup HTTP, dia mungkin ada coding. Coding dia orang lebih sistematik. Dia orang ada PT, dia orang ada Krani kan. Betul. Krani tu mudah sikit. Tapi itu bukan alasan sebenarnya kita boleh wujudkan. Okay? Boleh. Okay, tanya semua Sorry kalau kurang ke apa tau. Rushing. Kalau macam
apa-apa nak info ke apa saya boleh bagi, tapi mungkin esok lah. Boleh? Boleh, Puan. boleh. Terima kasih Puan. Maaf kalau kami ada tersalah kata, tersilap bicara ke Tak ada. ataupun kekurangan daripada kami sendiri. Tak apa, tak ada apa-apa pun. Kita bantu je Terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Semua dekat rumah ke? Kat rumah. Dekat rumah. Dina kat rumah lah. Saya kat rumah sewa. Rumah sewa, Taman Poli. Taman Poli. Taman Poli. Najwa duduk mana? Saya duduk Johor. Oh, Johor. Ni Maliana? Seremban, Senawang. Orang Seremban. Orang Seremban dengar lah, kentut pun dengar kan? Gurau je. Okay. Puan, kita ambil gambar dulu boleh Puan? Boleh. Boleh. Okay. 1, 2, 3. Okay dah. Okay. Lagi sekali. Freestyle. Sekejap. Ya. Tak nampak. Dah ke? Lagi sekali.